Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pagi ini kita akan memperincikan keterangan ayat yang ke-24 muka surat 21 untuk melihat ayat dan terjemahan serta tafsiran ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Ayat 24, ayat yang mana Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat al-jawari, iaitu kapal-kapal, al-munsya'atu yang tinggi. Pada ayat ini kita perhaluskan perkataan lahu, lahu wa lahu, dan kepunyaannya lah. Kalau kita terjemah secara direct ayat ini, kita akan terjemah dia dan kepunyaannya lah. Kenapa Allah memberitahu kepada kita bahawa al-jawari al-munsya'atu fil bahri kal a'lam adalah kepunyaannya, dan kepunyaannya lah kapal-kapal yang tinggi di lautan bagaikan gunung ganang. Seperti mana yang telah kita ulas pada hari yang sebelumnya, ini adalah merujuk kepada kapal-kapal yang besar, kapal-kapal yang berat, yang membawa yang membawa barang-barang untuk menyeberangi lautan. Kalau kita baca tafsir Ibn Kathir, beliau menyebutkan ayat ini kenapa Allah katakan a'lam, seperti gunung ganang, kerana besarnya kapal itu dan pelbagai barang dagangan yang terangkut di dalamnya dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ini kita semua sedia maklum tuan-tuan. Salah satu daripada cara untuk kita berhubung daripada satu tempat kepada satu tempat adalah melalui jalan lautan. Tak semua cara kita hanya melalui jalan udara, tetapi salah satu pengangkutan yang penting adalah melalui jalan laut. Jadi nikmat Allah yang Allah nak bagi tahu kepada kita adalah kapal-kapal yang membawa barang-barang dagangan. Sebab nak bawa barang naik kapal terbang tak boleh, kan? Beg pun berapa kilo je boleh bawa. Jadi nak bawa barang-barang yang besar-besar ni, maka ia perlu lalu lautan. Maka Allah kata kapal-kapal itu adalah kepunyaan Allah. Apa maksud kepunyaan Allah? Begini, kalau kita perhaluskan ayat ini, kenapa Allah kata kapal-kapal tu dia yang mempunyai? Pertama, kapal tu sendiri kalau dibuat dari apa? Kalau nak kata perlukan kayu milik Allah. Kalau nak kata kapal tu ada besi itu adalah milik Allah. Betul tak? Lepas tu kapal tu pula, kalau dia nak lalu, dia lalu laut siapa? Dia lalu laut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan enjin yang digunakan kan, apa pun pada kapal tu nak lalu pun, hatta yang buat kapal tu pun Allah yang memberikan idea, Allah yang bagi ilmu kepada manusia. Sebab tu Allah nak kata bahawa kapal-kapal yang tinggi, yang besar itu adalah miliknya Allah, bagi Allah. Maksudnya Allah nak kata kapal yang lalu itu Allah yang kuasai, Allah yang jaga dia, kerana ia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa
Apa Allah yang kuasai kapal-kapal ini daripada dia tenggelam, maka sudah pasti akan memberi kesan kepada kehidupan manusia. Justru itu Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang selepasnya, ayat yang ke-26, Allah mengajak kita kepada mengenang nikmatnya. Namun sebelum itu saya nak kongsikan ada ayat lain sebenarnya di dalam Al-Quran seperti surah Asy-Syura ayat 32, ya Allah ingatkan kapal-kapal yang besar yang lalu di atas lautan itu sebenarnya adalah tanda apa? Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya pernah ungkitkan pada hari yang sebelumnya. Mengapa kapal yang berat, bertantan ni, berat kapal ni, kenapa dia tak tenggelam? Begitu juga kalau kita ulas tentang mutiara dengan permata, kenapa dia kecil, dia tak timbul? Allah boleh buat benda yang kecil, dia berada dalam laut, dia tidak timbul, manusia kena cari dia. Begitu juga dengan kapal yang berat, dia tidak tenggelam. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah nak paparkan di dalam surah Ar-Rahman. Jadi moga-moga kita menjadi manusia yang dapat mengenang akan rahmatnya Allah kepada kita semua. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-25, ayat yang merupakan perintah yang berikutnya, iaitu Allah menyuruh kita bersyukur kepada nikmatnya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? Okey, kita telah ulas apa makna di sebalik persoalan yang Allah lontarkan pada ayat yang ke-25. Baik, kita akan masuk kepada ayat yang ke-26. Kalau tuan lihat pada nota bercetak muka surat nombor 22, kita akan masuk kepada ayat-ayat yang berada pada kandungan yang ketiga. Jadi kalau kita bahagikan ayat-ayat dalam surah Ar-Rahman ni, kita akan masuk sekarang pada kandungan yang ketiga. Okey. Kandungan yang ketiga ni tentang apa? Okey, perhatikan baik-baik susunan ayat-ayatnya begini. Kita dah sampai ayat yang ke-25, alhamdulillah. Okey, ayat 25 ni sebenarnya adalah ayat-ayat yang Allah menceritakan tentang nikmat semasa dunia ni masih lagi wujud. Sebab selepas daripada ini, iaitu ayat 26 sampai ayat nombor 30, kita akan masuk kepada bukan bincang lagi tentang apa nikmat yang ada dekat dunia ni. Sebab bermula ayat 26, Allah akan membawa kita kepada menceritakan bagaimana dunia itu Allah nak binasakan. Mungkin kita akan tertanya-tanya, kenapa dunia ini binasa, dunia ini hancur lebur, adalah satu nikmat. Kerana kita tahu ini adalah surah Rahman, surah Ar-Rahman, surah yang memaparkan rahmat Allah yang luas. Kenapa dunia dibinasa termasuk dalam rahmat Allah? Kenapa dunia ini akan binasa termasuk di antara nikmat Allah? Sebab biasa orang sebut nikmat, mestilah nikmat yang didapat rasa, didapat pegang, didapat lihat. Tapi ayat dalam surah Rahman, dunia ni binasa pun termasuk nikmat. Kenapa? Nanti kita akan ulas. Maknanya ayat 26 sampai 30 Allah bawa kita kepada kebinasaan dunia. Lepas tu baru Allah bawa kita kepada
akhirat yang sebenar-benarnya. Lepas tu kita kena tengok pembahagian ayat. Ayat 2 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 78. Okey, kenapa? Tuan-tuan, dunia ni binasa nikmat ke? Nikmat tu bagi orang beriman, nikmat tak bagi manusia. Sebenarnya adalah nikmat. Sebab jawapannya begini. Dunia ni kita faham ada nikmat, tapi nikmat itu tidak kekal. Tetapi apabila dunia ini binasa, akan bawa kepada jalan apa? Jalan kepada kematian. Sebab lepas ni kita akan belajar ayat, ya Allah kata semua mati, Allah je yang kekal. Jadi kenapa mati itu termasuk nikmat? Kerana mati itu merupakan jalan nak pergi kepada akhirat. Macam kita orang beriman, dia tunggu balasan, dia tunggu ganjaran kepada Allah. Dia akan dapat di mana? Dia akan dapat di hari akhirat. Jadi nak pergi akhirat, dia perlu lalu apa dulu? Dia perlu mati. Kerana akhirat takkan berlaku melainkan dunia ini pasti binasa. Manusia mesti mati. Sebab tu mati itu termasuk di dalam nikmat Allah dalam surah Ar-Rahman. Okey, jelas saudara puan-puan? Mari kita baca ayat yang ke-26, lepas tu kita sambung ayat yang ke-27. Kullu man 'alaiha fan. Okay. Allah memberitahu kepada kita pada terjemahan ayat, kullu, segala yang ada, man 'alaiha fan, yang ada di bumi ini akan binasa. Allah kata apa yang ada di bumi ini pasti akan binasa, pasti akan musnah. Okey, ayat ini saya yakin semua daripada kita memahami apa yang Allah nak sampaikan pada ayat ini. Okey, kalau tengok dalam nota muka surat nombor 22, tuan-tuan tengok pada ulasan Ibnu Kathir memberitahu kepada kita bahawa Allah nak bagi tahu kepada kita seluruh penduduk bumi akan pergi dan mati kesemuanya. Ini kita semua sedia maklum. Tak ada yang kekal abadi. Lautan yang hebat itu akan hancur. Semua matahari yang kita belajar sebelum ni, bulan yang kita belajar sebelum, semua pun akan binasa. Okey, kalau semua yang ada di bumi ini kekal, binasa, hancur lebur, maka Allah bagaimana? Allah yang nak bagi nikmat tu, bagaimana keadaannya? Allah menerangkan pada ayat yang ke-27. Mari kita baca ayat yang ke-27. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَيَبْقَى, dan yang kekal, wajh rabbika diterjemahkan sebagai zat Tuhanmu, Dzul Jalali, yang memiliki kebesaran, wal ikram, yang memiliki kemuliaan lah yang akan kekal. Okey, ayat 27 semua pun saya yakin memahami bahawa Allah bagi tahu kepada kita Allah ni dia mempunyai nama dan sifat apa? Allah ni dia mempunyai nama dan sifat Al-Jalali wal-Ikrami, yang memiliki kebesaran Al-Jalal dan juga yang memiliki kemuliaan. Okey, Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan ini, dia akan
kekal sekalipun dunia ini binasa. Okey, kita faham tentang ayat ini. Okey, untuk lebih faham, saya minta tuan-tuan boleh rujuk pada nota muka surat yang ke-22. Apakah ulasan yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Kathir? Okey, tuan-tuan, para ulama tafsir mereka mengkaji kenapa dunia ni Allah binasa, kemudian dipilih dalam banyak-banyak nama Allah, dipilih nama Al-Jalal wal-Ikram untuk diletakkan selepas cerita dunia ni akan binasa. Kata para ulama, kerana antaranya adalah ayat-ayat yang selepas ini Allah nak cerita tentang nikmat apa? Kalau dunia binasa, orang nak pergi akhirat, maknanya di akhirat tu ada nikmat apa? Ada nikmat pembalasan, nikmat ganjaran, ada nikmat syurga. Maka untuk menunjukkan besarnya ganjaran, pentingnya pembalasan, maka dipilih nama Al-Jalali wal-Ikrami. Okay, saya harap kita jelas tentang ayat 26 dan ayat nombor 27. Okay. Nanti insya-Allah kita akan jumpa sekali lagi nama Allah Al-Jalali wal-Ikrami. Agak-agak ayat yang mana? Kita akan jumpa sekali lagi, Allah ulang, dia itu adalah Al-Jalal wal-Ikram. Ayat nombor berapa? Ayat yang akhir sekali nanti, ayat nombor 78 akan ditutup surah Rahman ini dengan diulang buat kali kedua. Allah itu adalah Zil Jalali wal Ikrami. Sebab tu Allah Ta'ala sangat suka kalau banyak-banyak kita nak zikir nama Allah Al-Husna, kita boleh sebut nama Ya Dzal Jalali wal Ikram. Dalam doa pun Allah suka Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Okey. Kita teruskan dengan ayat yang ke-28. Okey, ayat yang ke-28 adalah perintah untuk kita mensyukuri akan nikmat dunia ni binasa dan nikmat Allah yang mentadbir itu kekal. Maka ayat 28 Allah mengatakan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? Ataupun kita boleh tukar nikmat kepada makna apa? Maka kekuasaan Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? Okey. Kenapa? Saya ulang sekali lagi. Kenapa dunia ini binasa, lepas tu Allah Az-Zalal wal Ikram itu kekal, merupakan satu nikmat? Nak tahu ulasannya dalam nota, cuba tuan-tuan tengok muka surat nombor 23. Ada satu ulasan yang dibuat oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dia kata, dia ada bagi ulasan dekat situ. Tuan-tuan baca dekat situ. Kenapa dunia ini binasa menjadi satu nikmat? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengulas. Saya tak letak dalam nota PowerPoint, tapi ada pada muka surat nombor 23 tu. Dr. Wahbah mengatakan kefanaan, kebinasaan adalah jalan nak pergi kepada kekekalan dan kehidupan yang abadi. Betul tak tuan-tuan? Nikmat mana yang paling tinggi? Nikmat dunia ke nikmat akhirat? Tentu nikmat akhirat. Jadi nak pergi ke akhirat itu
maka mesti melalui jalan kebinasaan. Maka ia menjadi satu nikmat. Tamatlah kita ayat nombor 28. Okey, kalau tuan-tuan boleh catat, kalau nak bahagikan 78 ayat surah Rahman ni, macam mana nak bahagikan dia? Okey, pertama, kalau kita nak bahagi dia bentuk dunia akhirat, kita boleh bagi dua macam ni. Ayat 2 sampai ayat nombor 25, 2 sampai 25 adalah ayat berkenaan dengan nikmat yang tidak kekal. Macam tu. Bermula ayat 26 sampai 78 nikmat yang kekal, ataupun ayat 2 sampai 25 dunia, 26 sampai 28 nikmat akhirat. Okay. Kita akan sambung insya-Allah pada hari yang berikutnya tentang ayat yang ke-29. Moga-moga kita semua sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan rasa untuk mudah mensyukuri akan segala nikmat Allah. Kita meyakini akan kekuasaan, kebesaran dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Maka paparkan, buktikan akan kebesaran Allah, kemuliaan Allah ini dengan kita memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada hari yang berikutnya pada ayat yang ke-29. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.